Okey, sambung. Okey. So objektif yang pertama adalah kita boleh melakukan senaman meningkatkan kelenturan selama 60 saat secara kumulatif bagi setiap senaman dengan betul. Okey, so secara kumulatif ni maksudnya dalam senaman yang sama, contoh ambil regangan statik, pada satu bahagian tu kita buat secara kumulatif ni maksudnya dikumpulkan lah. Bukannya directly 60 saat, tak. Tapi contoh kita buat 3 set 20 saat. So bila kita buat 3 set 20 saat, kita dapatlah jumlah kumulatif 60 saat. Okay. So yang kedua adalah kita dapat memberikan justifikasi senaman yang dipilih untuk meningkatkan kelenturan. Okay. Kena justify kenapa senaman tu kita pilih. Kenapa A bukan B, kenapa B bukan C, macam tu. Okay, seterusnya boleh merancang dan melaksanakan pelan kecergasan fizikal bagi meningkatkan kelenturan untuk 1 minggu berdasarkan FITT. Dan yang terakhir sekali, membuat refleksi dan penambahbaikan pelan latihan fizikal untuk diri sendiri. Okay, should be untuk orang lain. Okay, dan should be dia berdasarkan daripada segak sebenarnya. Tapi disebabkan kita tak ada segak dan quite hard untuk kita menentukan nak buat latihan fizikal untuk orang lain kalau tak ada data, dan kita ubah kepada untuk diri sendiri. Setiap orang tahu, at least setiap orang dapat rasa dia punya limitasi sendiri. Okay, macam mana kita nak dekatkan kecergasan fizikal kita. Okay, so untuk dia punya deskripsi dia punya maksud kelenturan. Okay, so ni recap balik je lah. Dah belajar pada form 1 kan. Okay, so kelenturan adalah keupayaan kita untuk menggerakkan satu sendi melalui julat pergerakan yang maksimum. Julat pergerakan tu merujuk kepada jarak sesuatu sendi dapat digerakkan. Okay, ini bergantung pada sendi lah. Okay, contoh sendi siku. Okay, siku kita boleh gerakkan almost 180 degree. And then lutut bersama. And then pinggang ataupun pinggul ataupun kita punya bahu. Okay, so setiap satu sendi tu dia ada julat pergerakan yang maksimum dia sendiri. Itu bergantung kepada julat tu sendiri. Okay, tapi kebanyakannya tak lari jauh lah. Okay, and then antara faktor-faktor yang boleh mempengaruhi kelenturan sesuatu sendi. Okay, yang pertama sekali adalah keanjalan tisu lembut di sekeliling sendi lah. Okay, tisu lembut ni adalah otot, kita punya ligamen, kita punya tendon. Okay, dia punya keanjalan tisu tu. Lagi anjal tisu tu, lagi tinggilah range of motion kita unjuk pergerakan kita boleh buat. Dan seterusnya adalah baka keturunan kita. Okay, kita punya genetik. And then struktur sendi. So lain sendi, lain dia punya kelenturan dia lah. And then kekuatan kumpulan otot bertentangan. Okay, kumpulan otot bertentangan ni maksudnya setiap kali kita buat pergerakan, setiap kali kita buat pergerakan untuk satu sendi tu, dia akan ada otot yang buat kerja dan ada otot yang menentang dia. Okay, otot yang bertentangan dengan dia. Contoh. Okay, contoh adalah bila, contoh siku lah. Okay. Okay, so bila otot siku ni, bila cikgu tegakkan otot siku, sendi siku ni, okay, bila cikgu tegakkan sendi siku ni, otot, bila tegakkan, otot yang membuat kerja adalah otot tricep, otot bawah. Okay, dan otot yang menentang adalah otot yang atas. Okay, otot bicep. Okay, terbalik pula jika cikgu bengkokkan. Okay, bila cikgu bengkokkan, yang buat kerja adalah otot bicep. Yang menentang dia adalah otot tricep ni. Okay, so dia akan kekuatan kumpulan otot bertentang ni, maksudnya kalau contoh bicep kita ni tak kuat. Okay, bila bicep kita tak kuat, ada kemungkinan kita boleh tarik separuh je. Mungkin sampai sini je. Sepatutnya boleh tarik sampai bahu, boleh cecah bahu. Tapi bila otot bicep tak kuat ataupun tricep ni terlampau kuat, kita boleh tarik separuh je. Itu jadikan kita tak fleksibel. Okay. And then seterusnya komposisi badan. Komposisi badan ni merujuk, yang mudahnya merujuk kepada gemuk atau kurus lah, ataupun senang cerita dia peratusan lemak dalam badan. Okay. Sebab bila ada peratusan lemak yang tinggi, ada chances untuk lemak tu menghalang kita daripada melakukan pergerakan tu. Okay. So kuranglah kita punya kelenturan kita. Okay, and then yang seterusnya jantina. Jantina ni kebiasaannya secara naturalnya perempuan lebih lentur lah berbanding lelaki. And then umur.
umur, makin kita berusia makin kurang kita punya kelenturan. Okay, kecuali dengan senaman lah. Tapi kalau kita biarkan kita macam tu je, kita punya kelenturan akan berkurang lah bila meningkat umur. Okay, last sekali tahap kecederasan dan kecederaan. Tahap kecederaan ni bergantung pada otot lah. Contoh, kalau otot bicep cikgu tadi memang injured, so cikgu tak boleh nak bengkokkan siku tu. Okay, sebab otot bicep ni tak mampu nak buat kerja. Okay. So, untuk definisi kelenturan, ada apa masalah ataupun faham tak? Faham cikgu. Alright. Okay, good. So, simpelnya senang cerita kita boleh buat satu benda tu dengan range yang penuh lah. Contoh macam dalam gambar background slide ni kan. Yang ni kira fleksibel lah. Dia boleh kangkangkan kaki tu dan dia boleh menjulur ke depan. Okay. Tak semua orang boleh buat macam ini. Kecuali dengan latihan. Okay. Yang seterusnya, okay, ini adalah antara beberapa jenis senaman lah. Okay, ni pun nak recap lah. Sebab mostly kita tahu, cuma mungkin kita keliru. Okay, so ada beberapa jenis senaman yang boleh tingkatkan kelenturan sendi. Okay, so antara yang ni 3 lah yang cikgu ambil yang paling popular. Okay, so 3 yang popular ni adalah regangan statik dengan dinamik dan regangan PNF. Okay, so yang pertama adalah regangan statik. Okay, regangan statik ni maksud dia adalah kita regangkan otot ke tahap maksimum dan menahan regangan tersebut. Lazimnya diukur dalam tempoh masa tertentu. Okay, contoh, cikgu nak regangkan bahagian pergelangan tangan cikgu. So cikgu tarik ni. Okay, so bila cikgu tarik sampai maksimum dan cikgu stop. And then stop dalam jangka masa yang tertentu. Contoh cikgu stop 5 saat. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dah 5 saat. So itu adalah regangan statik. Okay, bila kita regangkan otot tu dan kita stop. Kita regangkan, kita stop, kita hold pada tahap maksimum tu. Dan tempoh masa tertentu. Okay, itu regangan statik. Tak ada pergerakan. Okay, and then yang kedua adalah regangan dinamik. Okay, regangan dinamik melibatkan pergerakan bahagian sendi dan meningkatkan jangkauan kelajuan pergerakan atau kedua-duanya secara beransur-ansur. Okay, lazimnya diukur berdasarkan bilangan. Okay, maksud je kat sini, okay, bahasa mudah dia adalah kita gerakkan sendi yang kita nak tu dengan range yang sikit ke banyak dan kelajuan yang slow kepada laju. Okay, contoh, cikgu nak buat regangan dinamik dekat cikgu punya pergelangan tangan cikgu. Okay, so yang first kali cikgu akan buat sikit dulu. Okay, dia punya jangkauan ni sikit dulu dan dia punya pergerakan je perlahan. Okay, makin lama jangkauan makin panjang, makin besar jangkauan dia dan dia makin laju pergerakannya. Okay, ataupun kita boleh buat dua-dua sekaligus ataupun kita nak buat jangka yang sama, okay, kelajuan yang sama tapi jangkauannya meningkat. Ataupun kita punya jangkauan yang sama tapi kelajuannya bertambah. Itu regangan dinamik. Okay, dinamik kita gerakkan kita punya sendi yang kita nak regangkan tu dalam berkala. Okay, lazimnya diukur berdasarkan bilangan. Okay, maksudnya kita akan kira lah. Normally kita akan kira sampai ke 8 ke 10 ke 15 ke, itu terpulang lah. Itu terpulang. Okay, so statik adalah dia stop, kita tarik sampai maksimum, kita stop. Kalau dinamik kita bergerak daripada jangkauan yang sedikit sampailah semaksimum yang kita boleh dan kita boleh beza-bezakan dia punya kelajuan pergerakan dia. Okay, dan kita biasanya ukur secara bilangan lah. Okay, and then last sekali adalah regangan PNF. Yang ni kalau ingat waktu form 2 ada buat. Okay, PNF ataupun nama panjang dia proprioceptive neuromuscular facilitation. Bentuk latihan flexibility lanjutan. Maksudnya yang ni advance punya latihan. Okay, dia gabungan lah. Okay, dia melibatkan regangan dan penguncupan kepala otot yang menjadi sasaran. Okay, yang ni adalah dia punya gabungan lah, dinamik dan statik. Okay, regangan PNF ni
Contohnya cikgu nak buat regangan dalam PNF, regangan 6 saat, 3 saat rehat, and then 6 saat balik. Okay, so dia punya cara dia adalah sama juga nak regangkan pergelangan tangan. So cikgu akan tarik sampai maksimum 6 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then cikgu akan rehatkan sikit, kurangkan sikit dia punya resistance untuk 3 saat, 1, 2, 3, and then cikgu tarik balik. Dan kalau boleh cikgu lebihkan sikit dia punya resistance tu untuk 6 saat lagi. Okay. So yang ni dia melibatkan ada pergerakan sikit lah, tapi tak sebanyak dynamic. Dan dia more advanced daripada static. Okay. So beza antara tiga-tiga ni boleh nampak jelas Jelas cikgu. Okay, good. Okay, kalau ada apa-apa soalan pun boleh tanya dekat dalam mesej boleh cakap kalau tak jelas ke, kalau nak tanya cikgu kalau ni apa pun boleh. Okay. Okay, seterusnya aplikasi FITT lah. Okay, aplikasi FITT dalam merancang aktiviti. Sebab kalau macam objektif kita ni adalah kita nak boleh merancang dan melaksanakan plan kecergasan fizikal. Okay, so dia kena ada melalui FITT lah, paling mudah untuk kita rancang. Okay, so kat sini tengok kat bahagian kelenturan ni sahaja. Okay, minggu lepas kita tengok kapasiti aerobik, minggu ni kita tengok kelenturan. Okay, frekuensi cadangan dia adalah setiap hari. Okay, dan kita boleh gunakan senaman kelenturan ni sebagai senaman memanaskan badan ataupun menyejukkan badan. Okay, so untuk senaman yang memanaskan badan ni kebiasaannya kita akan buat regangan dinamik. Kebiasaannya kita akan gunakan regangan dinamik untuk panaskan badan sebelum kita buat aktiviti. Dan biasanya waktu kita sejukkan badan, kita akan gunakan regangan statik. Okay, selama ni yang kita buat statik dengan dinamik, dulu kita pakai untuk panaskan badan dan sejukkan badan kan. Okay, so sebenarnya dia kurang sesuai. Okay, yang sesuai adalah kita gunakan senaman regangan dinamik untuk panaskan badan. Sejukkan badan baru pakai statik. Okay, dan sebab apa? Okay, sebab regangan dinamik, kalau perasan tadi dia kata adalah kita meningkatkan jangkauan dan kelajuan pergerakan. Okay, maksudnya daripada perlahan ke laju, daripada jangkauan yang pendek kepada panjang. Dia menyediakan kita punya otot kita untuk bergerak. Okay, daripada slow ke laju. Kita nak panaskan badan kan? Daripada sejuk kepada panas. So daripada slow kepada laju. Daripada kurang capaian kepada tingkatkan capaian kita punya range of motion kita punya julat pergerakan kita. So dia lebih sesuai untuk digunakan sebagai senaman memanaskan badan. Okay, dan sejukkan badan. Kalau bila kita buat stretching yang statik punya, okay, bila kita buat regangan statik ni, kita akan memudahkan pergerakan, kita akan melancarkan pergerakan darah. Okay, kita akan memudahkan asid laktik tu untuk dikumuhkan, okay, untuk dikeluarkan cepat. So bila asid laktik cepat dikeluarkan daripada kawasan yang kita buat aktiviti tu, kita punya recovery lebih cepat lah dan kita kurang rasa lesu lepas aktiviti. Okay, and then intensity. So intensity untuk ketiga-tiga jenis regangan ni berbeza-beza. Okay, so untuk regangan statik kebiasaannya kita akan ambil intensity dia regangan yang paling maksimum lah. Okay, regangan paling maksimum. And then untuk regangan dinamik ni bergantung kepada kita punya aktiviti lah. Kalau kita punya aktiviti regangan kita tu agak advance, means agak susah sikit dia punya pergerakan dia, then kebiasaannya ulangannya lebih sikit lah. Kalau mana yang simple tu lagi banyak lah, ataupun otot, mengikut otot lah. Kalau mana otot yang memang senang untuk kita panaskan, dan kita perlukan sikit lah. Kalau tak, kita perlukan lebih lah. Okay, itu dengan dinamik lah. Tapi normally around 10 to 15 lah. Okay, ataupun kita boleh buat lebih sikit 20. Okay, and then seterusnya regangan PNF 6-10 saat ni adalah dia punya yang kebiasaannya orang buat lah. 15 boleh terpulang pada kita. Okay, bergantung pada kita level. Kalau 10-6-10 ni permulaan, okay, good. Tapi bila kita dah advance sikit, kita tambahkan lebih dia punya tempoh masa dia tu. Okay, and then yang seterusnya time kurang-kurangnya 20 minit. Maksudnya adalah
20 minit kita buat aktiviti tu, bukannya 20 minit untuk satu bahagian, tak. Tapi ni campur-campur bahagian. Contoh mungkin ada kita buat 5 bahagian tubuh badan. Okay? Kita buat dekat bahagian pectoralis major, kita buat kat bahagian kita punya quadricep, dekat kita punya hamstring. Bila campur-campur semua tu, bila settle pegangan tu, disarankan untuk kita dapatkan at least 20 minit, 15 minit ke 20 minit lah untuk kita buat aktiviti tu. Okay, and then last sekali adalah jenis yang 3 tadilah, pegangan statik, dynamic dan PNF. Okay. Okay, so untuk carangan aktiviti yang kita akan buat pada hari ini, okay, yang korang akan buat pada hari ini adalah kita akan buat regangan dinamik. Okay, so senarai video aktiviti untuk regangan dinamik akan cikgu bagi dalam grup Telegram. And then untuk setiap aktiviti, cikgu minta untuk buat 3 set dengan ulangan sebanyak 15 kali. Okay, 3 set dengan ulangan sebanyak 15 kali. Jangan risau, cuma ada 5 je aktiviti. Okay. Ada 5 jenis regangan dinamik. Set regangan tu tak adalah susah sangat pun. Okay. Buat sebanyak 15 kali untuk satu set, buat 3 set. Okay, so 15 kali boleh kata around 1 minit lah satu set. Okay, 1 minit satu set, kita ada 3 set dan kita ada 5 aktiviti. So lebih kurang 15 minit untuk buat aktiviti. Tapi rehat antara set tu campur-campur boleh kata around 20 minit lah. Okay, so 6 lah 20 minit. Okay, so and then akan isikan Google Form selepas selesai buat aktiviti. Okay, Google Form ni cikgu cadangkan untuk isi lepas habis seminggu. Kenapa lagi cikgu akan beritahu kenapa. Okay. And then yang seterusnya adalah cara sebab kita nak kena rancang program kan, so cikgu ajarkan kaedah untuk rancang program lah. Okay. So untuk rancang program menggunakan FITT. Okay, so untuk rancang program yang pertama sekali kita akan pilih frekuensi kita. Hari latihan dalam seminggu. Seminggu berapa hari nak buat? Okay. Kebiasaannya kelenturan ni dia intensiti yang rendah. Bila intensiti rendah, hari-hari buat pun tak ada masalah. Okay, dan disajaskan untuk buat hari-hari lah. Okay, tapi kalau contoh kita nak jadikan dia hari-hari, tak semestinya nak buat stand alone. Contoh kalau kita hari ni, okay, hari Isnin ni kita dah ada, macam minggu lepas dah buat kan. Okay, hari Isnin ni kita buat Zumba. So sebelum kita start Zumba, kita ambil lah masa dalam 10 minit untuk kita buat regangan. Okay, kira warming up. And then 10 minit akhir tu ambil sebagai cooling down. So 10 campur 10 dah 20 minit. So cukup lah. Okay, tak perlu buat satu sesi stand alone. Okay, tak perlu. Tapi kalau contoh hari tu tak ada, memang tak ada sesi, hari tu hari rehat tapi nak buat masukkan program kelenturan. So yang tu kena buat sesi stand alone lah. Kena buat sesi sikit, okay, panaskan badan sikit dalam 5 minit, panaskan badan, just get the body to run and then susun buat aktiviti tu and then cooling down sikit. So which is around 20-30 minit lah. Ya, itu bergantung lah. Tapi kalau contoh nak buat sesi yang khas tu, cikgu cadangkan untuk buat sesi PNF. Okay, buat regangan PNF. Yang tu lebih, PNF ni dia lebih sesuai, bukan lebih sesuai, dia lebih kepada nak nak tingkatkan kita punya kecergasan, kelenturan kita. Dia more kepada nak tingkatkan kelenturan tu. Okay. So untuk intensity, susun intensity setiap latihan setiap hari supaya dapat maksimal. Okay, ni kalau intensity yang latihan yang ada intensity tinggi lah. Tapi kalau untuk kelenturan ni tak perlu nak susun intensity. Tapi kena pada intensity yang betul lah. Okay. Janganlah pula kita tentu buat statik tapi dia punya intensity dia kita buat kiraan pula. Tak kena lah. Okay. And then kita tentukan tempoh masa bagi setiap latihan berdasarkan intensiti latihan yang telah ditetapkan. Okay, yang ni pun sama macam yang lepas. Yang ni tempoh masa ni dia bergantung kepada aktiviti kita buat lah. Okay, yang ni berbeza dengan aktiviti yang lepas lah. Yang ni bergantung kepada ni. Tapi suggestkan 20 minit lah. Okay. Dan tetapkan jenis latihan bersesuaian dengan intensiti latihan yang dirancangkan.
Yang ni tetapkan jenis latihan ni bergantung kepada apa yang kita nak buat lah. Okay, kalau sesi standalone, cikgu cadangkan PNF. Kalau sesi digabungkan dengan sesi yang lain, dengan aktiviti fizikal yang lain, cikgu cadangkan dua tu lah, dynamic dengan stretching, dengan static. Okay, dynamic untuk warm up, static untuk cooling down. Okay. Okay, so untuk kaedah ni, boleh faham? Ada soalan? Tak ada cikgu. Okay, good. Okay, so okay Okay, last sekali adalah sebab yang ni kita, kalau dalam objektif ni kita ada buat refleksi dan penambahbaikan kan. Okay, so untuk lakukan senaman korang akan buat. Okay, justifikasi senaman cikgu dah beritahu tadi. Apa yang sesuai. Okay, PNF untuk apa, statik untuk apa, okay. And then rancang tu tadi cikgu dah ajar dah rancang. Okay, last sekali ada untuk buat refleksi dan penambahbaikan. Okay, untuk buat refleksi dan penambahbaikan, okay, cadangan dia, okay, kaedah dia. Okay, yang pertama kita selepas kita buat aktiviti tu, okay, kita catatkan kesukaran latihan yang telah dilakukan gunakan skala 1 sampai 10. Okay, maksudnya lepas kita settle buat aktiviti, habis aktiviti kita reflect balik apa kita dah buat, kita rasa. Okay, untuk aktiviti ni skala 1 sampai 10. Okay, kita letak 1 ke 2 sangat mudah, 3, 4 mudah, 5, 6 neutral, 7, 8 sukar, 9, 10 sangat sukar. Okay, ini bergantung pada apa kita dah buat lah. Contoh kalau kita buat macam okay, nak kata susah, tak susah sangat, tapi nak kata senang, tak senang sangat. So, letaklah dalam around 5 ke 6 kalau kita terpulang. Dan kalau kita buat, kita tak boleh nak habiskan pun kita punya set tu. Maksudnya itu sangat susah lah kalau kita boleh nak habiskan. Ataupun kalau macam kita buat, kita nak habiskan susah tapi kita boleh habiskan. Tapi kita rasa macam tercabar lah, kira kalau kita buat tu, bila settle buat tu, kita ambil masa untuk bernafas sekejap. Itu pun kita dah boleh kira agak sukar lah. Okay, itu maybe around 8. Okay. Dan kalau macam contoh kita buat, kita rasa macam boleh buat tambah lagi. Itu kira mudah lah. Ataupun kita rasa macam tak rasa apa-apa. Macam warm up dia, itu sangat mudah lah. Itu skala tu kita yang tentukan sendiri. Kita rasa pada kita buat program latihan kita tu kat skala mana. Okay. And then yang kedua, kita akan buat perubahan kepada program latihan berdasarkan kesukaran latihan yang kita rasa tadilah. Okay, so cadangan cikgu, kalau sangat mudah, kalau kita rasa macam senang sangat ni, macam nothing lah benda ni, tak rasa apa pun. Okay, kita rasa pun memang kita akan rasa penat, tapi kita rasa penat-penat gitu je. Dan cikgu cadangan untuk tambahkan kesukaran latihan dengan kita tambah set latihan. Maksudnya tambah satu lagi set. Contoh kita tadi buat 3 set kan, tambah satu lagi set, jadi 4 set pula. So tu akan tambahkan kita punya beban kerja lah. Okay. And then kalau kita rasa dalam skala kita adalah skala yang mudah, kita akan tingkatkan kesukaran latihan dengan tambah ulangan dalam set. Contoh pada set tu kita buat 10. Okay. Kita buat 10 and then kita rasa mudah sangat ni, boleh tambah lagi 2 repetition dalam setiap set. Tambah lagi 2 jadi 12. Contoh, kalau macam contoh dia punya ulangan tu dah terlampau banyak, kita buat macam sampai 30 dah ulangan tu. Then tambah set. Itu berbeza lah, tapi bila tambah set kita kurangkan balik dia punya repetition lah, dia punya ulangan dalam set tu. Okay. And then neutral 5 ke 6. Okay. Neutral ni kita boleh kekalkan latihan yang kita buat tu, tapi digalakkan untuk tingkatkan sikit kesukaran tu. Sebab dalam latihan ni kita kena rasa susah sikit. Okay. Ada challenge, baru badan kita akan adapt dan jadi lebih baik. Okay. So kalau kita rasa neutral, kita boleh kekalkan latihan yang sama, tapi digalakkan untuk tingkatkan kesukaran bagi untuk rasa dia tambah susah sikit. Okay. Biar body kita ada peningkatan sikit. But neutral, contoh kalau minggu ni kita rasa neutral, kita kekalkan. Minggu depan yang apa yang kita rasa neutral tu akan jadi mudah. So lepas tu kita kena tambah lah, kita tambah kesukaran kita. And then kalau sukar, okay, kalau kita range kita dalam sukar, kita cikgu saja untuk kita kekalkan kesukaran latihan. Kita kekalkan aktiviti tu sebab tahap kesukaran latihan tu adalah optimum. Okay, kita rasa macam ngam-ngam habis kan, tu adalah tahap yang optimum. So tak perlu nak tambah.
Okay. Dan tak perlu dikurangkan. Kita boleh kekalkan dia punya apa yang kita buat tu. And then kalau sangat sukar, maksudnya sampai tak habis set, sampai kita tak dapat nak habiskan ulangan tu, then cikgu saja cakap untuk kurangkan sikit kesukaran dia. Cara kurangkan kesukaran tu adalah dengan kurangkan ulangan ataupun kurangkan set latihan dan kurangkan beban latihan. And itu bergantung kepada sangat sukar tu macam mana lah. Contoh kalau memang tak boleh nak buat, contoh kita buat 3 set, set ketiga tu memang tak boleh nak buat langsung. Then itu maksudnya kita kena kurangkan set kita lah. Kurangkan set, mungkin tambah sikit dekat kita punya ulangan tu. Okay, ataupun kalau macam contoh setiap kali kita buat 3 set tu, kita boleh buat 3 set. Tapi setiap kali dalam set tu ulangan yang ke 9, 10 tu kita susah nak buat. Mungkin 10 kita tak boleh nak buat. Then kita boleh kurangkan ulangan tu sikit lah. Kita kurangkan 1. Okay, jangan kurangkan banyak sangat, nanti senang pula. Ataupun kurangkan beban latihan. Maksudnya contoh kalau ini dia more kepada kalau macam yang lain lah, kapasiti aerobik ataupun kekuatan otot ataupun daya tahan otot. Okay, yang ni ada beban, so kita kurangkan sikit beban lah. Tu beza lah. Okay. And then kita dicadangkan untuk buat refleksi dan penambahbaikan program seminggu sekali. Okay, refleksi ni everyday, tapi nak buat tambah baik program ni cadangannya adalah seminggu lah. Paling minimum lah seminggu. Okay, maksimum 2 minggu ataupun bergantung kepada tengok level lah. Kalau kita ni level dah profesional dan sebulan sekali pun okey, kita just reflect. Okay, setiap kali habis buat sesi reflect and then catatkan. Tengok pada sesi yang akan datang. Dah cukup seminggu. Kalau tiap-tiap hari kita rasa macam sangat sukar, dan maksudnya memang kita kena ubah kita punya program tu. Kalau tiap-tiap hari, kalau ada hari, contoh hari pertama sangat sukar, lepas tu hari kedua kita rasa oh dah better sikit, hari ketiga kita rasa neutral, hari keempat rasa neutral. Dan maksudnya program kita tu dah tak perlu kita nak ubah lah. Okay. Cadangan kita buat plan untuk seminggu, lepas seminggu baru kita tengok reflect balik. Okay, nak ubah ke tak? Ataupun kalau macam kita rasa okay, then tambah. Then itu berbeza lah. Okay. So, untuk kaedah buat refleksi dan penambahbaikan, boleh clear tak? Boleh faham tak? Sebab rasanya macam kalau tak ni macam komponen kat ni. Faham cikgu. Boleh Okay. So, kalau ni, okay, and then itu je lah untuk kita punya PowerPoint. Dan cikgu akan tunjukkan kita punya Google Form lah. Okay. Okay. So, untuk Google Form, sama juga macam minggu lepas punya. Okay. Kita akan, sekejap Okay, so sama je macam minggu lepas, kita akan buat ada 4 section. Okay, section yang pertama adalah butiran peribadi. Okay, section pertama adalah butiran peribadi. Okay, nama dengan kelas, settle. Section yang kedua adalah buat aktiviti pada petang ni lah. Okay, buat aktiviti ni, aktiviti yang cikgu cakap tadi adalah kelenturan dinamik, regangan dinamik. Okay, so soalan dia simple je, jenis regangan, which is cikgu dah cakap pun tadi. Lepas tu berapa tempoh lama anda melakukan senaman regangan tersebut. Yang ni adalah berapa lama sesi yang korang buat tu. Lepas tengoklah korang buat 15 minit ke 20 minit, tulislah kat situ. Okay, sesi keseluruhan, bukannya setiap satu individual. Okay, itu sesi keseluruhan. Okay, untuk section yang ketiga adalah rancang aktiviti. Okay, rancang aktiviti untuk seminggu, sama juga macam minggu lepas. Terus share ringkas. Okay, share ringkas ni, cikgu nak ada FITT je lah. Frekuensi ni cikgu akan tengoklah dekat dalam hari ni, berapa hari yang korang buat dalam masa seminggu. Frekuensi dah settle. Okay, intensity ni adalah dia punya ulangan yang korang buat lah. Contoh kalau okay, intensity, time dengan type. Okay, tulis type dulu. Okay, type adalah yang pertama, contoh korang buat okay, regangan hari ni, hari Isnin buat regangan PNF. Okay,
So PNF, lepas tu tulis dia punya cara nak buat tu lah. Cara korang buat tu, okay, kita akan buat 5 aktiviti, contohlah okay. Hari Isnin buat PNF, 5 aktiviti, 3 set, ulangan 10, 6, 10. Okay, so kat situ dah ada time, dah ada intensity dia, dah ada type dia, lepas tu kau akan tengok hari. Okay, contoh kalau statik, okay, buat okay, hari Isnin, buat regangan statik 20 minit, ada 5 aktiviti, setiap aktiviti buat 3 set, setiap set buat 1 minit. Contoh macam tu. Okay, tak perlu nak spesifikkan buat apa, tak perlu. Cuma kena spesifikkan regangan jenis apa yang korang buat. Okay, and then berikan justifikasi terhadap senaman yang dipilih untuk menegakkan kelenturan. Okay, justifikasi ni contoh kalau korang buat, okay, Isnin buat statik, Selasa buat PNF, Rabu ada buat dynamic pula. So tulislah, okay, saya pilih statik sebab apa, saya pilih dynamic sebab apa, saya pilih PNF sebab apa. 3 tu je kenapa korang pilih. Okay, itu untuk rancang aktiviti lah dengan justifikasi. Okay, last sekali adalah refleksi dan penambahbaikan. Okay, so refleksi ni ini berdasarkan skala yang cikgu ajar tadi tu. Okay, and then pilih skala mana yang, sampai skala mana yang dalam seminggu tu, average ni dalam skala mana. 5 ke, 6 ke, 9 ke, 10 ke. Okay, and then cadangan penambahbaikan pelan latihan, meningkatkan kelenturan berdasarkan skala kesukaran di atas. Maksudnya, okay, contoh, dah buat training dalam seminggu rasa, oh ini skala 10 lah training ni. Dan tulislah, okay, penambahbaikan yang saya akan buat adalah saya akan kurangkan sekian. Saya akan kurangkan set, saya akan kurang ni sebab saya rasa susah sangat. Ini bergantung pada individu lah. Okay. Jawapannya, dia tak ada sebetul salah, dia adalah sesuai ataupun tak dengan skala yang kita rasa, dengan apa yang kita rasa. Sebab ini adalah, semua ni adalah berdasarkan pengalaman sendiri. Okay. Okay. Untuk Google Form. Okay. Faham tak? Faham cikgu. Alright. Okay. Simple. Cikgu rasa itu je kot kelas kita. Okay. So kita start tadi 41 orang, habis 41 orang. Okay. So rakaman ni cikgu akan masuk dalam YouTube, cikgu akan share juga dalam group. Okay, kalau cikgu rasa kalau ada apa-apa soalan boleh terus tanya dalam group. Okay. Kalau tak ada apa-apa, itu sahaja kelas kita. Okay, jangan lupa yang minggu lepas punya hantar buat jangan tak buat. Yang tu adalah untuk cikgu nak buat untuk korang punya PBS. PBD. Okay. So setiap jawapan tu adalah dia punya PBD dia. Kalau contoh yang kelenturan ni, normally bila habis korang jawab tu dapatlah TP6. Okay. So kalau tak ada apa-apa, itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Link semua cikgu akan hantar dalam Telegram lagi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okay. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama.